Kita ni selalu kata dah nazak baru nak mengajar kalimah la ucap la ilah. Dah nazak dah batal telinga bisu buta kelu dah. Tak payahlah aku ajar masa nak nazak dah. Kamu seolah menipu Allah. Nak mati barulah nak mengaku Allah. Kalau sebelum mati Allah tak ada. Tak payahlah kita hidup dalam berpura-pura muslim-muslimat sahabat-sahabat yang ada kekanda-kekanda. Ibu, tak payah kita menipu Allah. Allah tahu. Nak mati baru nak menyatakan Allah. Kita ini sebelum mati itu nak menyatakan Allah. Dah mati tak ada dah ustaz datang dalam kubur. Ada tak ustaz dalam kubur mengajar? Ada tak? Tak ada dah. Tak usah nak menipu Allah. Nak mati bawa kalimah awal masuk syurga lah. Sebab dia sebut. Boleh menipu ke Allah? Oh, masa hayatmu kamu tak nampak aku ya? Masa nak mati bawa aku ya? Aku tahulah. Kamu tak usah tipu aku. Macam nak menyatakan Allah? Jadi kan kita dah belajar kalimah tauhid, kalimah rasul. Kalau orang nak mati tak perlu dah mengucap Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah saja kan? Jadi berkalimahlah semasa hayat ini. Macam nak berkalimah? Berkalimah semasa hayat ini macam tadilah. Saya dah ajar dah kalimah tauhid. Tak adalah yang lain melainkan siapa yang ada? Allah, 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 Allah. Matilah bila-bila pun Allah. Baik. Saya nak jawab sekali. Apabila kita mati di akhirat esok, bila kita mati dia masuk dalam kubur dan tanah esok, berani tak malaikat muka nangkir itu kita tanya kalau milik Allah? Daripada dunia lagi kita berserah kepada ya Allah ya Tuhanku, tangan ini bukan milikku, milik Allah. Kita dah mengucap syahadah daripada awal lagi. Kaki milik Allah, segala-gala diriku milik Allah Subhanahu wa taala. Daripada dunia lagi, itu dikatakan al-mutu qabla anta mautu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Serahkan diri kamu sebelum kamu menyerah. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Artinya kembalilah kamu sebelum kamu dikembalikan. Balik kepada Allah. Setelah kita balik kepada Allah daripada dunia ini, sudah mengaku la ilaha illallah, yang ada, yang wujud, yang maujud itu hanya Allah, Allah, pop, kita mati. Kita mati. Kemudian kita mati, berani tak malaikat muka nangkir tanya milik Allah? Berani tidak? Barang siapa nak mati dengan tanpa hisap, barang siapa nak mati berjumpa dengan Allah, barang siapa nak mati pulang ke rahmatullah, bukan pulang ke rahmatul tanah, bukan pulang ke rahmatul kubur, kita mati pulang ke rahmatullah. Hendaklah tuan-tuan menyerah diri semasa hayat, semasa di dunia ini. Milik Allah segala-galanya. Mana aku? Mana? Sudah aku kembali kepada Tuhan yang ampunya. Aku tidak ada. Yang ada itu Allah, 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 Allah. Puk, kita mati. Kita mati, kita tidak akan berada di alam kubur. Kita balik ke rahmatullah. Usah kata malaikat nak tanya, nak cari pun tak jumpa dah kita. Kalau ada sekalipun, tak berani dia bertanya milik Allah. Kalau milik tangan Muhammad bin Yusuf, wajib kena tanya. Muhammad bin Yusuf, membuat apa tu? Hantamlah. Tapi jikalau milik Allah daripada dunia, itu dikatakan pulang ke rahmatullah tanpa hisab, balik ke pangkuan Allah. Sudah ada di pangkuan Allah, berani tak orang lain soal? Tak ada. Jadi barang siapa nak pulang ke rahmatullah, berserahlah diri pada dunia. Yang semayang milik siapa? Yang puasa milik siapa? Yang hidup milik siapa? Yang mati milik siapa? Habis. Pulang ke rahmatullah. Itu artinya berkalimah sepanjang masa. Tak perlu kita tipu Allah nak mati berkalimah. Kalau tahu nak mati, kalau tak tahu mati. Jadi tak usah tunggu mati ya. Habis. Lagi. Baik, apa arti solat? Solat ini pegang betul-betul ya. Ini saya umpamakan sebagai kursus ya. Ingat ini sebab apa? Saya dari jauh, sahabat-sahabat datang menghormati saya, ya, saya menghargai itu. Jadi apa yang ada saya buka habis, tak nak sembunyi-sembunyi. Buat apa nak sembunyi-sembunyi? Ya. Kalau nak sembunyi-sembunyi tak payah datanglah.
Tak, cakap-cakap sikit rahsia. Bercakap-cakap rahsia. Semua orang boleh bercakap. Saya tak ada rahsia. Baik. Solat artinya menyatakan Allah. Ingat itu. Solat bukan arti sembah menyembah. Kamu tak perlu sembah aku, memang aku dah besar dah. Ya, kalau kamu tak sembah aku dah raja dah. Apa nak sembah aku? Apa yang ada dalam solat untuk aku? Seumpamanya kata, aku ni ibadah ni nak sembah Allah. Baik. Nak serah kepada Allah semaya aku ni kan. Baik. Allah pun bertanya, wahai hamba yang aku hormati, siapa yang bagi kamu berdiri? Jawab, siapa bagi kamu berdiri? Yang bagi berdiri lama, kita nak tunjuk kita ni alim ulama. Berdiri itu setengah jam. Lamanya baca Fatihah. Nak tunjuk alimnya. Baik, Allah kata, Allah pun bertanya, wahai hamba-Ku, siapakah yang beri kau berdiri lama? Rukuk pula 2 jam setengah rukuk. Alimnya aku ni. Nak tunjuknya Allah aku ni alim ni. Dalam Kuala Lumpur dan Singapura ni aku seorang je alim. 2 jam setengah. Lalu Allah bertanya, wahai hamba-Ku, siapakah yang beri kudrat iradat kamu rukuk itu? Sujud 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tak ada sembahyang lain, sujudnya lamanya. Nak tunjuk akulah dunia ni, aku je sembahyang 3 hari 3 malam. Orang lain tak buat macam tu. Lalu Allah bertanya, yang 3 hari 3 malam tu siapa? Kalau Piramli 7 hari 7 malam. Ini 3 kitab salah. 3 hari 3 malam saja. Siapakah yang bagi kau sujud lama, wahai hamba-Ku? Baik, aku bertanya, mana bahagian kamu dalam sembahyang itu? Yang berdiri, aku yang bagi. Yang rukuk, aku yang cipta. Yang sujud, aku yang buat. Mana bahagian kamu? Yang kata kamu nak serahkan sembahyang kepada aku, kamu nak tunjuk kamu yang sembahyang, bagi tahu kat aku, mana bahagian kamu? Cuba, kalau Allah tanya, nak jawab apa? Apa yang kata kamu sembahyang? Kata kamu yang mendirikan sembahyang. Mana kamu? Cuba. Nak faham sembahyang, bagus tu soalan. Dah kata kamu yang mendirikan sembahyang, mana bahagian kamu? Aku nak cari satu je mana. Kalau Allah tanya, cakap satu bahagian kamu. Tadi kamu kata kamu yang mendirikan solat. Mana kamu? Nak jawab. Itu jangan angkuh kita bersolat ini. Aku taat, aku alim, aku lebay. Siapa bagi kau taat? Kalau aku tak bagi taat, boleh tak kamu taat? Taat pun aku itu. Apa yang kamu nak tunjuk kepada aku dalam bersolat? Apa? Itu makanya kita faham, solat bukan sembah menyembah. Mu nak sembah apa? Memang berdiri pun aku, sujud pun aku. Nak sembah aku apa? Memang aku tu. Jadi sembahyang solat-solat ni bukan sembahyang, bukan sembah menyembah. Ya, solat artinya nak menyatakan Allah. Faham ya? Solat, tak usah sebut perkataan solat. Mengelirukan kita solat je, ingat berdiri, ingat takbir, ingat rukuk, ingat bacaan. Bukan itu. Itu perbuatan solat. Kamu belum bersolat itu. Kamu berdiri, rukuk, takbir, sujud, itu perbuatan solat. Yang aku suruh kamu ini bersolatlah. Betul tidak? Hayalah solat tu ada tak perbuatan solat? Aku mengajak kamu bersolat, bukan mengajak kamu perbuatan solat. Yang kamu buat tu perbuatan solat. Mana solat? Mana solat? Yang kita duk buat tu perbuatan syariatnya. Mana syariat? Aku perintahkan kamu jangan tinggal syariat aku. Tapi tuan-tuan keliru. Tuan-tuan buat perbuatan syariat. Mana syariat Allah? Yang tuan-tuan buat tu pekerjaan sembahyang. Perbuatan sembahyang. Mana sembahyang? Lain ya. Sembahyang lain, perbuatan sembahyang lain. Syariat lain, perbuatan syariat lain. Yang kita ada buat tu perbuatan syariat. Mana syariat Allah? Mana? Mu nak tunjuk perbuatan syariat. Kan saya dah bagi tahu dah. Sekadar perbuatan berdiri, aku yang bagi berdiri. Mu nak tunjuk apa kat aku?
Nak tunjuk perbuatan rukuk berapa jam rukuk tadi? 2 jam setengah. Mu nak tunjuk 2 jam setengah. Rukuk tu aku yang bagi. Sujud 3 hari 3 malam, aku bagi. Mu nak tunjuk apa sembahyang? Itu perbuatan syariat tu aku yang punya. Perbuatan syariat tu aku yang punya. Aku nak solatnya mana? Perbuatan solat aku yang punya. Aku nak solat mana? Ingat tu zikir. Arab kata zikir, Melayu kata ingat. Solat mana? Itu saya kata solat artinya menyatakan Allah. Solat ada 2. Pertama, solat 5 waktu. Solat 5 waktu, menyatakan Allah dalam masa 5 waktu. Kalau boleh elakkan sebut perkataan solat supaya kita tak keliru. Apabila dah faham, sebut tak apalah. Buat masa ini, ganti dulu sekejap sementara waktu kita faham. Ya? Kita sebut nyatakan Allah. Baik, nyatakan Allah ini ada 2. Pertama, nyatakan Allah dalam masa 5 waktu. Yang kedua, solat ada lagi. Solatul daimun. Solatul daim. Solat yang tidak putus. Bermakna solat ini ada 2. Perbuatan solat tak usah campur lah. Perbuatan solat yang kita dah buat tu dah khatam semua, dah lulus. Mari kita belajar solat ni. Solat artinya menyatakan Allah. Menyatakan Allah ada 2. Pertama, 5 waktu. Yang kedua apa? Solatul daimun. Solat yang tidak putus. Baik. Solat yang 5 waktu, baik. Kita menyatakan Allah dalam 5 waktu dulu ya. Sebelum kita belajar solatul daimun. Kita belajar solat yang 5 waktu. Baik. Dalam solat ada perbuatan syariat. Di mana syariat? Baik. Kuat-kuat tuan. Di dalam solat ada perbuatan syariat. Di mana syariat? Dengar baik-baik ya. Apa dia kata? Tuan-tuan kena faham. Yang Allah suruh kita jangan tinggalkan syariat Allah. Allah tak kata kamu jangan tinggalkan perbuatan syariat. Tuan-tuan tak sedar perbuatan syariat tu lain, syariat tu lain. Yang tuan-tuan duk tunggu bangun sujud itu perbuatan syariat. Mana syariat Allah? Nak tunjuk alim sujud bangun, itu baru perbuatan syariat. Yang aku tak nak suruh kamu tinggal itu syariat Allah. Aku tak nak suruh kamu tinggal biarpun sesaat itu syariat aku. Mana syariat Allah? Mana? Tuan-tuan tak faham. Yang duk buat itu perbuatan syariat. Mana syariatnya? Mana? Itu baru perbuatan syariat. Perbuatan syariat. Baik. Rukun 13. Sembahyang rukun berapa? 13 rukunnya. Pertama apa? Kedua, berdiri. Barang siapa tak berdiri meninggalkan rukun, batal sembahyang. Betul tidak? Baik. Kalau saya patah kaki, boleh tak sembahyang duduk? Tadi kata suruh berdiri. Tak berdiri, batal. Tak boleh duduk, boleh? Baring. Dengan berkelip mata pun boleh. Mana kita sudah meninggal rukun. Tak apa, bukan tak? Tak boleh sembahyang qada, boleh sembahyang kasar, boleh. Nak menunjukkan bahawasanya perbuatan syariat itu aku tak pandang. Kamu tak boleh diri duduk, boleh. Boleh tak meninggalkan rukun? Ya aku tak nak bagi tinggal apa? Syariat aku, mana syariat aku? Mana tuan-tuan ni buat perbuatan sembahyang tetapi tuan-tuan belum sembahyang. Ni dalam karab, dalam DVD ni. Tuan-tuan, kita ni hanya buat perbuatannya sembahyang. Kita belum sembahyang. Kita baru buat perbuatan syariat, syariat belum buat. Mana syariat Allah? Mana? Jangan lupa tau. Yang duk buat ni perbuatan syariat. Mana syariat? Dah tak tanya. Mana syariat? Tak ada tanya. Tanya. Oh dah tanya. Tanya kena jawab lah. Tanya jawab. Tak boleh balik. Baik. Mana syariat Allah? Mana? Itu makanya
kita nak sembahyang, selain pada rukun 13, dia ada hukumnya. Rukun sembahyang ada berapa? Kita tak usah bercakap tentang rukun sembahyang, kerana daripada sekolah rendah lagi kita belajar. Mari kita belajar hukum sembahyang. Rukun lain, hukum lain. Rukun ada 13, hukum ada 3. Hukum sembahyang ada 3. Fi'li, qauli, qalbi. Aku nak sembahyang sangat kena tahu ini. Baik. Fi'li artinya perbuatan. Perbuatan sembahyang yang kita buat, tunduk, rukuk, sujud itu perbuatannya solat, dia panggil fi'li. Lulus. Orang tua lulus, budak 2 tahun pun lulus. Sama je kan? Budak 2 tahun ada tak rukuk dia pergi ke belakang? Tak ada kan melonggar kan? Budak 2 tahun pun sujud macam kita. Mana sama je kita dengan budak. Fi'li semua orang boleh buat. Orang kafir pun kata, tunduk lah. Dia pun tunduk sama dengan orang Islam. Fi'li lulus. Fi'li. Qauli sebutan. Sebutan. Pandai tak belajar Fatihah? Tak. Semua pandai kan? Lulus. Fi'li lulus, qauli lulus. Tetapi mana hukum kalbi yang ketiga? Hukum sembahyang yang ketiga, iaitu hukum qalbi. Fi'li, qauli, qalbi. Mana sembahyang qalbi? Yang kamu buat tu sembahyang fi'li, yang kamu buat tu sembahyang qauli. Mana sembahyang qalbi? Mana? Nak sembahyang sangat. Mana qalbi? Fi'li lulus, qauli bacaan lulus. Mana sembahyang qalbi? Mana? Ini hukum ini, bukan hukum boleh buat sendiri. Betul tidak saya kata? Fi'li, qauli, qalbi, betul tak? Betul. Mana sembahyang qalbi? Mana? Ruh, mana ruh? Qalbi mukmin baitullah tu. Qalbi mukmin baitullah. Mana sembahyangnya qalbi? Tu cantik dah tu. Tapi nak beri faham kepada orang lain kan. Mana sembahyang qalbi? Yang kita buat tu perbuatannya syariat. Mana syariat Allah? Perbuatan kita seharian. Itu syariatnya. Yang kita tunduk syariatnya. Mana syariat Allah? Mana sembahyang qalbi? Baik. Sembahyang qalbi itu kan, nak sembahyang macam mana dengan qalbi? Sembahyang qalbi yang tadi sahabat dia cakap tu, Ustaz, yang sentiasa mengingati Allah. Jadi saya tangguh dulu itu ya. Saya nak cerita perbezaan syariat dengan perbuatan syariat. Takut orang keliru ya. Baik. Syariat itu, perbuatan syariat itu ini yang kita nak buat kan. Mana syariat Allah? Ruh itulah syariat Allah. Itu makanya dalam hukum qalbi ada 7 perkara. Ya. Dalam hukum qalbi ada 7 perkara. Apa? Qasak, tulis. Ta'aruk, ta'yin, ihram, munajat, tabdi. Tak usah kita ambil 7, kita ambil 2 aja. Qasak, qasak dengan ta'aruk. Apa arti ta'aruk? Ini nak mengaji mana syariat, mana perbuatan syariat. Apa arti ta'aruk? Ta'aruk itu artinya menentukan yang mana sunat, yang mana wajib. Kalau kita nak sembahyang, kena tahu dulu mana yang sunat aku nak bawa jumpa Allah, mana yang wajib aku nak bawa jumpa Allah. Yang sunatnya kakimu, tak ada kaki boleh tak sembahyang? Kaki itu sunat. Tak ada mulut boleh tak sembahyang? Mulutmu itu sunat. Tak ada suara boleh tak sembahyang? Suaramu sunat, aku tak perlu yang sunat. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Tetapi kamu jangan tinggalkan yang syariat itu mana. Yang wajib itu mana. Yang wajib itu ruh. Jadi syariat Allah itu ruh lah syariat Allah. Boleh tak kita berdiri kalau ruh tak ada? Yang kedua pula, pernah tak mata telinga jumpa Allah? Pernah tak? Tak pernah. Siapa yang pernah jumpa Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada ruh, betul tak mu kenal aku? Betul tak aku rajamu? Ruh kata benar. Jadi yang pernah jumpa Allah siapa? Ruh. Maka biar ruh lah yang pergi jumpa Allah. Mata nak jumpa Allah macam mana? Allah mata tak pernah jumpa Allah. Mulut nak pergi jumpa Allah macam mana? Mulut tak pernah kenal Allah.
Siapa pernah kenal Allah? Ruh. Ruh itulah yang sebenar-benar bersolat. Kenapa? Kerana ruh yang mengenal Allah. Ini dikatakan syariat Allah. Kamu tak boleh tinggal syariat Allah. Kamu tak boleh meninggalkan ruh kamu. Ini syariat. Perbuatan syariat lain. Syariat Allah lain. Yang Allah tak nak bagi kamu tinggal tu syariat aku, bukan perbuatan syariat. Yang aku tak nak kamu tinggal tu syariat aku. Mana syariat aku? Ruh itulah syariat Allah. Ini yang Allah tak nak bagi tinggal. Tetapi selepas ini jangan pula tak sembahyang. Kan kita bicara ini bab ilmu hakikat, bukan nak kisah sembahyang fardu zuhur, fardu maghrib, itu lain. Itu syariat, kena buatlah syariat. Ini cerita di mana sebenarnya syariat Allah. Jadi apabila kita nak jumpa Allah, kita jangan tinggalkan ruh. Sebab apa? Yang melihat siapa? Kerana ada ruh. Yang mendengar siapa? Kerana ada ruh. Siapa yang berdiri sembahyang? Kerana ada ruh. Siapa yang angkat tangan takbir? Kerana ada ruh. Kamu jangan tinggalkan ruh. Baru boleh kamu datang jumpa aku. Tengok orang mati, boleh tak sembahyang? Tak boleh. Bermaknanya yang tak boleh tinggal itu ruh kita. Jadi kita kena sedar hari-hari. Itu makanya malaikat datang jumpa baginda Rasulullah di Gua Hira tu nak mengajar apa? Mengajar mengenal ruh kepada Rasulullah, untuk beri faham kepada kita. Ruh lah buat aku melihat, ruh lah buat aku mendengar. Ruh itu siapa? Ruh itu kalbu. Kalbu itu siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Akulah itu. Jadi kamu jangan meninggalkan aku. Itu penghabisan dia. Kamu jangan tinggalkan syariat, artinya kamu jangan tinggalkan aku. Habis cerita. Syariat itu aku. Jadi kita jangan tinggalkan Allah. Kita jangan tinggalkan syariat. Tapi tuan-tuan salah faham. Tuan-tuan ingat perbuatan syariat itu sama dengan syariat. Saya nyatakan di sini perbuatan syariat tidak sama dengan syariat. Perbuatan syariat itu yang tunduk bangun. Yang syariat itu ruh kita. Faham dah? Ya, ruh itulah syariat Allah. Ruh itu siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Akulah tu. Jadi dengan ringkasnya, kamu jangan tinggalkan aku. Kamu jangan tinggalkan Allah. Ini sebetulnya. Betul tidak? Habis. Ini. Dah jawab kan? Habis dah. Bukannya payah ngaji ilmu makrifat ini. Jadi roh itulah kekasih Allah. Roh lah kekasih Allah. Ya? Itu yang dia katakan, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Benda satu saja kita sebut, ya hati lah, napah lah, nupuh lah, nyawa, nadi. Sebetulnya satu je. Pandai yang banyak, pandai yang satu pada yang banyak, pandai yang banyak pada yang satu. Ada soalan lagi? Di mana kalbu, di mana mata hati itu sama. Kalbu, hati, nadi, nafah, nyawa, roh tu satu je. Tapi di mana? Di manakah roh? Di manakah kalbu? Di mana hati? Di mana? Ya? Meliputi. Meliputi itu di mana? Seluruh Betul dah jawapan tu, tapi di mana? anggota badan. Ya? Seluruh anggota tubuh. Di seluruh anggota. Kalau di luar badan? Sedangkan hati kalbu itu bukan dalam dada, bukan di luar dada. Di mana kalbu? Cakap. Alam jagat, seluruh alam jagat. Di mana letak wajah itu, wajahku dan meliputi. Itu betul, tapi dikuatirkan hanya istilah saja. Sebab kita kan belajar, kita boleh cakap, tapi sebetulnya mana benda tu? Mana? Enggak. Kita boleh cakap, betul lah tu semua, tapi di mana? Ilmu makrifat dia tidak ada istilah, dia bercakap di atas kenyataan. Di mana letaknya? Kalau kata di alam, mana? Ada tak alam? Alam ada tidak? Jawab. Alam ada tidak? Nak kata letak di alam, alam tak ada. Itu umpamanya. Nak kata letak kat diri, diri tak ada. Jikalau ada diri, ada alam, syirik kepada Allah. Syirik ini teramat mudah. Seumpama semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Kita tak sedar yang kita bawa syirik.
nak sembahyang, nak mengesahkan Allah, tiba-tiba sebenarnya kita membawa syirik kepada Allah. Apa tidaknya? Aku yang berdiri sembahyang, syirik kepada Allah. Tengok. Kita nak sembahyang ini, tiba-tiba aku berdiri, syirik. Siapa yang mendirikan kau sembahyang cakap? Benda baru ke benda lama kau berdiri ni? Nak cakap engkau yang berdiri. Aku yang mendirikan kau sebelum kau beranak lagi. Ini. Siapa yang bertakbir? Benda baru ke benda lama? Itu makanya niat ya. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Kenapa kita sebut sahaja? Sebab saja-saja aja. Yang betul-betul buatnya Allah. Faham tak? Yang betul-betul buatnya Allah. Baik. Dah terlanjur saya kata niat tadi. Mana niatnya sembahyang? Tadi sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat itu, lafaznya niat, belum niat itu. Mana niat sembahyang? Mana? Kalau sekadar nak bagi tahu aku sembahyang 3 rakaat, Allah kata apa? Kamu tak payah ceritalah keadaan aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Engkau belum turun tangga pergi masjid tu, aku tahu dah nak sembahyang maghrib 3 rakaat. Nak cerita ke aku? Mengingat aku ni bodoh? Aku tak bodoh lah. Aku tak lupa lah. Nak jawab macam mana? Yang kamu cakap itu lafaznya niat. Niatnya mana? Innamal a'mal bin niat. Bermulanya amal dengan niat. Mana niat? Tuan-tuan belum lagi berniat. Itu baru lafaznya niat. Lafaznya niat tu saya cerita lah. Aku tahu dah nak sembahyang maghrib. Mana niat? Gagal itu. Barang siapa tak tahu niat, innamal a'mal bin niat. Bermula amal dengan niat. Kalau niat pun tak tahu, mana amalnya? Tak tanya, tak saya cerita lah. Tanya cerita. Tak ada dalam soalan kan? Kita jawab soalan dulu. Tak tanya, tak jawab. Dalam salat ada perbuatan syariat. Di mana syariat? Baik. Kuat-kuat tuan. Di dalam salat ada perbuatan syariat. Di mana syariat? Dengar baik-baik ya. Apa dia kata? Tuan-tuan kena faham. Yang Allah suruh kita jangan tinggalkan syariat Allah. Allah tak kata kamu jangan tinggalkan perbuatan syariat. Tuan-tuan tak sedar. Perbuatan syariat tu lain. Syariat tu lain. Yang tuan-tuan duk tunggu bangun sujud itu perbuatan syariat. Mana syariat Allah? Nak tunjuk alim sujud bangun, itu baru perbuatan syariat. Yang aku tak nak suruh kamu tinggal itu syariat Allah. Aku tak nak suruh kamu tinggal biarpun sesaat itu syariat aku. Mana syariat Allah? Mana? Tuan-tuan tak faham. Yang duk buat itu perbuatan syariat. Mana syariatnya? Mana? Itu baru perbuatan syariat. Perbuatan syariat. Baik. Rukun 13. Sembahyang rukun berapa? 13 rukunnya. Pertama apa? Kedua, berdiri. Barang siapa tak berdiri meninggalkan rukun, batal sembahyang. Betul tidak? Baik. Kalau saya patah kaki, boleh tak sembahyang duduk? Tadi kata suruh berdiri. Tak berdiri, batal. Tak boleh duduk, boleh? Baring. Dengan berkelip mata pun boleh. Mana kita sudah meninggal rukun. Tak apa, bukan tak? Tak boleh sembahyang qada, boleh sembahyang kasar, boleh. Nak menunjukkan bahawasanya perbuatan syariat itu aku tak pandang. Kamu tak boleh diri duduk, boleh. Boleh tak meninggalkan rukun? Yang aku tak nak bagi tinggal apa? Syariat aku, mana syariat aku? Mana tuan-tuan ni buat perbuatan sembahyang tetapi tuan-tuan belum sembahyang. Ni dalam karab, dalam DVD ni. Tuan-tuan, kita ni hanya buat perbuatannya sembahyang. Kita belum sembahyang. Kita baru buat perbuatan syariat, syariat belum buat. Mana syariat Allah? Mana? Jangan lupa tau. Yang duk buat ni perbuatan syariat. Mana syariat? Dah tak tanya? Mana syariat? Tak ada tanya. Tanya. Oh, dah tanya. Tanya kena jawab lah. Tanya jawab. Tak ada balik. Baik. Mana syariat Allah? Mana? Itu makanya
kita nak sembahyang, selain pada rukun 13, dia ada hukumnya. Itu makanya lain kali kalau datang ya, mesti bawa papan putih tu. Baru kita jelas satu ini bercakap ya, mata tak nampak jadi kita keliru tau. Jadi kalau boleh lain kali ya, bawa kertas kita tulis satu baru kita nampak ya sini baik. Rukun sembahyang ada berapa? Kita tak usah bercakap tentang rukun sembahyang. Kerana daripada sekolah rendah lagi kita belajar. Mari kita belajar hukum sembahyang. Rukun lain, hukum lain. Rukun ada 13, hukum ada 3. Hukum sembahyang ada 3. Fi'li, qauli, qalbi. Aku nak sembahyang sangat kena tahu ini. Baik. Fi'li artinya perbuatan. Perbuatan sembahyang yang kita buat, tunduk, rukuk, sujud itu perbuatannya solat, dia panggil fi'li. Lulus. Orang tua lulus, budak 2 tahun pun lulus. Sama je kan? Budak 2 tahun ada tak rukuk dia pergi ke belakang? Tak ada kan melonggar kan? Budak 2 tahun pun sujud macam kita. Mana sama je kita dengan budak. Fi'li, semua orang boleh buat. Orang kafir pun kata, tunduk lah. Dia pun tunduk sama dengan orang Islam. Fi'li, lulus. Fi'li. Qauli sebutan. Sebutan. Pandai tak belajar Fatihah? Tak? Semua pandai kan? Lulus. Fi'li lulus, qauli lulus. Tetapi mana hukum kalbi yang ketiga? Hukum sembahyang yang ketiga iaitu hukum qalbi. Fi'li, qauli, qalbi. Mana sembahyang qalbi? Yang kamu buat tu sembahyang fi'li, yang kamu buat tu sembahyang qauli. Mana sembahyang qalbi? Mana? Nak sembahyang sangat. Mana qalbi? Fi'li lulus, qauli bacaan lulus. Mana sembahyang qalbi? Mana? Ini hukum ini, bukan hukum boleh buat sendiri. Betul tidak saya kata? Fi'li, qauli, qalbi, betul tak? Betul. Mana sembahyang qalbi? Mana? Ruh, mana ruh? Qalbi mukmin baitullah tu. Qalbi mukmin baitullah. Mana sembahyangnya qalbi? Tu cantik dah tu. Tapi nak beri faham kepada orang lain kan. Mana sembahyang qalbi? Yang kita buat tu perbuatannya syariat. Mana syariat Allah? Perbuatan kita seharian. Itu syariatnya. Yang kita tunduk syariatnya. Mana syariat Allah? Mana sembahyang qalbi? Baik. Sembahyang qalbi itu kan, nak sembahyang macam mana dengan qalbi? Sembahyang qalbi yang tadi sahabat dia cakap tu Ustaz, yang sentiasa mengingati Allah. Jadi saya tangguh dulu itu ya. Saya nak cerita perbezaan syariat dengan perbuatan syariat. Takut orang keliru ya. Baik. Syariat itu, perbuatan syariat itu ini yang kita nak buat kan. Mana syariat Allah? Ruh itulah syariat Allah. Itu makanya dalam hukum qalbi ada 7 perkara. Ya. Dalam hukum qalbi ada 7 perkara. Apa? Qasak, tulis. Ta'aruk, ta'yin, ihram, munajat, tabdi. Tak usah kita ambil 7, kita ambil 2 aja. Qasak qasak dengan ta'aruk. Apa arti ta'aruk? Ini nak mengaji mana syariat, mana perbuatan syariat. Apa arti ta'aruk? Ta'aruk itu artinya menentukan yang mana sunat, yang mana wajib. Kalau kita nak sembahyang, kena tahu dulu mana yang sunat aku nak bawa jumpa Allah, mana yang wajib aku nak bawa jumpa Allah. Yang sunatnya kakimu, tak ada kaki boleh tak sembahyang? Kaki itu sunat. Tak ada mulut boleh tak sembahyang? Mulutmu itu sunat. Tak ada suara boleh tak sembahyang? Suaramu sunat, aku tak perlu yang sunat. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Tetapi kamu jangan tinggalkan yang syariat itu mana. Yang wajib itu mana? Yang wajib itu ruh. Jadi syariat Allah itu ruh lah syariat Allah. Boleh tak kita berdiri kalau ruh tak ada? Yang kedua pula, pernah tak mata telinga jumpa Allah? Pernah tak? Tak pernah. Siapa yang pernah jumpa Allah? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada ruh, betul tak mu kenal aku? Betul tak aku rajamu?
Ruh kata benar. Jadi yang pernah jumpa Allah siapa? Ruh. Maka biar ruh lah yang pergi jumpa Allah. Mata nak jumpa Allah macam mana? Allah mata tak pernah jumpa Allah. Mulut nak pergi jumpa Allah macam mana? Mulut tak pernah kenal Allah. Siapa pernah kenal Allah? Ruh. Ruh itulah yang sebenar-benar bersolat. Kenapa? Kerana ruh yang mengenal Allah. Ini dikatakan syariat Allah. Kamu tak boleh tinggal syariat Allah. Kamu tak boleh meninggalkan ruh kamu. Ini syariat. Perbuatan syariat lain. Syariat Allah lain. Yang Allah tak nak bagi kamu tinggal tu syariat aku, bukan perbuatan syariat. Yang aku tak nak kamu tinggal tu syariat aku. Mana syariat aku? Ruh itulah syariat Allah. Ini yang Allah tak nak bagi tinggal. Tetapi selepas ini jangan pula tak sembahyang. Kan kita bicara ini bab ilmu hakikat, bukan nak kisah sembahyang fardu zuhur, fardu maghrib itu lain. Itu syariat. Kena buatlah syariat. Ini cerita di mana sebenarnya syariat Allah. Jadi apabila kita nak jumpa Allah, kita jangan tinggalkan ruh. Sebab apa? Yang melihat siapa? Kerana ada ruh. Yang mendengar siapa? Kerana ada ruh. Siapa yang berdiri sembahyang? Kerana ada ruh. Siapa yang angkat tangan takbir? Kerana ada ruh. Kamu jangan tinggalkan ruh. Baru boleh kamu datang jumpa aku. Tengok orang mati. Boleh tak sembahyang? Tak boleh. Bermaknanya yang tak boleh tinggal itu ruh kita. Jadi kita kena sedar hari-hari. Itu makanya malaikat datang jumpa baginda Rasulullah di Gua Hira tu nak mengajar apa? Mengajar mengenal ruh kepada Rasulullah untuk memberi faham kepada kita. Ruh lah buat aku melihat. Ruh lah buat aku mendengar. Ruh itu siapa? Ruh itu kalbu. Kalbu itu siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Akulah itu. Jadi kamu jangan meninggalkan aku. Itu penghabisan dia. Kamu jangan tinggalkan syariat, artinya kamu jangan tinggalkan aku. Habis cerita. Syariat itu aku. Jadi kita jangan tinggalkan Allah. Kita jangan tinggalkan syariat. Tapi tuan-tuan salah faham. Tuan-tuan ingat perbuatan syariat itu sama dengan syariat. Saya nyatakan di sini perbuatan syariat tidak sama dengan syariat. Perbuatan syariat itu yang tunduk bangun. Yang syariat itu ruh kita. Faham dah? Ya, ruh itulah syariat Allah. Ruh itu siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Aku lah tu. Jadi dengan ringkasnya, kamu jangan tinggalkan aku. Kamu jangan tinggalkan Allah. Ini sebetulnya. Betul tidak? Habis. Ini dah jawab kan? Habis dah. Bukannya payah ngaji ilmu makrifat ini. Jadi roh itulah kekasih Allah. Roh lah kekasih Allah. Ya? Itu yang dikatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku. Benda satu saja kita sebut, ya hati lah, napah lah, nupuh lah, nyawa, nadi, sebetulnya satu. Pandai yang banyak, pandai yang satu pada yang banyak, pandai yang banyak pada yang satu.